Dah. Puntik ni kau. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bertemu kembali dalam sesi bedah buku untuk kali ketiga. Baik, hari ini kita akan bedah buku mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Aziz Mahmud sendiri, iaitu bertajuk Ideologi Sebuah Memoir. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada saudara Aziz Mahmud untuk membentangkan buku beliau. Sila. Cakap duduk boleh? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita nak tengok orang yang follow. Tak boleh eh? Buku saya ni dia memoir. Apa yang saya ingat saya tulis kisah hidup. Tapi saya tak pasti ada yang dah tahu tak tahu dia bagi kalau nak tengok apa ni. Ialah buku ni lah kan. Dan pernah nampak tak? Pernah. Nampak tak? Pernah kat FB. Jadi ya isi dia tentang kisah hidup saya dengan hubungan saya dengan ideologi lah. Maksudnya kenapa saya tertarik pada ideologi dan apakah itu ideologi ya. Jadi ideologi yang kita faham ni adalah fikiran fahaman politik. Itu yang dipanggil ideologi ya. Kalau kita terjemah pada bahasa Melayu, fahaman politik. Fahaman politik tu bukanlah maknanya parti politik tu, fahaman politik ekonomi sebenarnya. Jadi kalau orang kalau rujuk pada sosialisme lah, kiri, fahaman kiri. Jadi orang sebut ideologi tu orang mula fikir tentang kiri. Walaupun kanan tu sebenarnya ideologi. Kanan pun ideologi. Tapi orang kanan dia jarang guna perkataan ideologi untuk diri dia. Kita jarang dengar ideologi kapitalis. Padahal dia ideologi juga. Jadi yang selalu kita dengar ideologi sebelah kiri, ideologi sosialis, ideologi komunis, ideologi Marxis, itulah. Jadi yang cerita ini adalah kisah hidup saya tentang bagaimana saya tertarik dengan fahaman sosialis, ideologi sendiri. Jadi dia pasal saya mula hidup saya ni dari segi, kalau sekarang ni umur saya dah 60 tahun. Jadi kita dah melalui banyak perkara lah. Jadi bila kita kenang balik, saya kenang balik, ada satu peringkat remaja yang kita jadi begitu dia bernilai. Jadi itulah yang masa saya menemui ideologi tu. Ideologi ni kita anggap macam sesuatu yang mendapat makna hidup. Yalah, makna hidup tu orang selalu kaitkan pada agama. Kita sedar agama tu kita dapat hidayah. Kita sedar kepentingan keagamaan. Tapi ideologi ni dia berupa macam hidayah jugalah. Bila kita jumpa ideologi, kita rasa ini makna hidup. Dia asas dia macam ideologi sebelah kiri adalah keadilan sosial, makna menolong orang lain ya. Masyarakat sosialisme. Masyarakat tu kita rasa manusia itu adalah serupa, manusia itu adalah berhak untuk hidup secara adil, seksama, semua manusia. Tanpa kira orang ni lebih baik, lebih tinggi. Memang nasib orang berbeza-beza, ada lebih baik, ada buruk, tapi dari sisi hak dan pelayanan kita pada semua orang adalah sama kan. Ada orang ada yang baik, ada jahat, semua itu. Tapi manusia ada manusia. Jadi penemuan saya pada inilah fahaman ideologi ni. Fahaman ideologi ni adalah fahaman sosialis. Jadi dalam buku ni cerita saya dia bermula apabila saya menemui buku Ahmad Samam. Ahmad Samam ni dengan buku dan tajuk dia Merintis Jalan ke Puncak. Dia buku sejarah, memoir. Ahmad Samam ni memoir. Tapi bagi saya begitu besar artinya saya sebagai remaja dalam usia 14 tahun. Saya begitu dia mengubah pandangan saya terhadap dunia ni kan. Sebelum tu kita hidup macam biasa kan, hidup kan. Hidup ikut arus masyarakat, keliling apa semua. Tapi buku ni kalau orang sekarang kalau kita baca balik buku tu, memang orang tengok mungkin apa tak saya boleh
kagum sangat dengan buku tu. Buku tu simple je. Dia memuat tentang cerita dia, macam mana dia mengasaskan perjuangan, mulakan perjuangan politik Ahmad Mustamam ni. Jadi apa yang mendorong dia menulis adalah kerana ada orang mengakui dalam berita harian tulis dialah menubuhkan Parti Kebangsaan Melaya. Jadi dia terletak mana kenapa ada orang dakwa kan, claim yang dia ni, sedangkan dia adalah salah seorang mengasas, hidup pada zaman penubuhan Parti Kebangsaan Melaya. Jadi buku tu menceritakan tentang detik penubuhan parti tu lah. Jadi dia ingat kembali. Masa tu dia mungkin Mak Bersama masa tu dah bersara. Dia dah bersara dari politik. Jadi dia menulis tentang dia memoir dia lah, memoir pertama dia. Jadi dia cerita macam mana lepas Perang Dunia dia berkumpul, dia terbitkan surat khabar nama dia Suara Rakyat. Dia ada edisi Inggeris, Voice of the People. Dia bersama Muhtaruddin Nasur. Jadi dari saya pejabat surat khabar tu, dia menggerakkan menumbuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Tapi Ahmad Mustamam ni sebelum tu dia pernah aktif sebagai dalam Persatuan Melayu Melaya yang diketuai oleh Ibrahim Yaakob. Lepas tu dah lepas Perang Jepun dan lepas Perang Dunia Kedua, Ibrahim Yaakob pergi ke Indonesia. Ibrahim Yaakob jadi warga negara Indonesia saya kalau tak silap saya. Jadi yang kat sini yang tinggal ni lah, dia nak tubuhkan balik. Tapi watak yang penting dalam buku tu selain dari Ahmad Mustamam yang bercerita adalah Muhtaruddin Nasur. Dia dalam zaman tu dia ada watak-watak yang kita rasa bukan nak kata misterius lah. Dia muncul lepas hilang kan? Sebab zaman tu zaman yang orang tak ada kad pengenalan, orang tak ada media pun tak ada kan. Orang tu boleh menyamar macam kita tahun Melaka lah. Nama samaran. Orang boleh menyamar sebagai macam-macam kan. Jadi Muhtaruddin Nasur ni orang kata dia datang dari mana. Dia ada orang kata, ada sejarah kata dia ni ahli PKI, Parti Komunis Indonesia. Dia diarahkan supaya menubuhkan sebuah parti di Melaya. Jadi kenapa dia diarahkan menubuhkan parti Melaya ni kan? Jadi perkara ni jadi kajian lah kan. Sebab betul bila dia situ dia aktif dengan jumpa Ahmad Mustamam, Burhanuddin Hizmi, dia mengasaskan lah Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Jadi cerita saya mulakan dengan masa dia nak menamakan parti tu. Jadi Muhtaruddin nakkan nama dia Parti Sosialis Melaya. Yang Burhanuddin dengan Ahmad Mustamam ni dia nakkan nama dia Parti Kebangsaan Melaya. Sebab dia nak ikut Parti Soekarno, dia orang pengkagum Soekarno. Jadi saya anggap Muhtaruddin Nasur ni dia bukan pengagum Soekarno lah. Maknanya dia ada, saya rasa dari segi ideologi, dari segi kekuatan ideologikal adalah pada Muhtaruddin Nasur. Satu tokoh watak yang misterius. Dia dah tubuh. Lepas itu dalam sejarah kita, apa yang tercatat selain itu, dia pernah berbahas dengan Burhanuddin tentang ketuhanan. Itu diceritakan dalam buku Putera Melayu Setia Dr. Mordin punya ni, tentang Dr. Mordin, ditulis oleh Ahmad Mustamam. Buku kedua Setia Pemuda. lepas Kritis yang Kemuncak. Setia Pemuda. Jadi lepas tu dia hilang. Kemudian baru ni saya ingat, saya tak tahu tentang dia. Ada dalam arkib. Timbul Muhtaruddin Nasur ni ada dalam web tu kata dia dibunuh di Sulawesi gitu. Tembak begitulah. Masa revolusi Indonesia. Dia hilang lah dalam sejarah kan. Jadi cerita Ahmad Mustamam ni dia walaupun simple dalam buku tu, tapi dia kuat dorongan pada saya untuk mengetahui apa dia sosialis. Jadi saya mulalah dengan jalan saya sampai ke umur saya sampai ke 20-an itulah. Buku apa yang saya baca ikuran daripada kecenderungan saya pada sosialisme. Jadi pengalaman saya ni bukanlah unik kan. Dia ramai orang. Kadang-kadang saya antara kegemaran saya ialah bila saya jumpa dengan orang yang
committed dengan ideologi ni, saya tanya macam mana dia mula kan. Jadi orang akan ceritalah macam mana dia tertarik, terbuka hati dengan benda ni. Bila kita pegang satu ideologi ni, dia macam semua hidup, dia akan mencorakkan cara kita pandang dengan masyarakat. Ideologi ni penting, walaupun kata tak perlu, kalau tak ada ideologi tak apa, kita boleh hidup kan. Kita boleh berjuang, boleh masuk parti politik. Tapi bila sekarang ni, bila saya lihat kenapa Pakatan Harapan dia banyak masalah yang dia tak dapat berimat tu, adalah kerana kelemahan ideologi. Dia masa berjuang, masa masuk parti politik, dia berjuang tu, dia macam nak jatuhkan Barisan Nasional. Dia tahulah dia apa dia nak kan. Tapi kerangka ideologikal dalam minda aktivis ke pemimpin ke, dia tak mendalam. Jadi bila dia pegang di jawatan, dia pegang di kuasa, dia macam tak tahu nak buat apa yang betul, apa yang salah, ataupun apa yang berperi kemanusiaan ke. Itu yang saya tengok dia sangkut kat situ. Barisan Nasional tak saya cerita lah, ada ideologi dia, kita faham lah. Dia dari segi apa, mula dengan nasionalisme tapi akhirnya dengan kleptokrasi kan. Jadi dia jadi apa, decadence, maknanya dia memburuk. Dia mula dengan nasionalisme tu, akhirnya bukan saja kanan lah, kiri boleh jadi memburuk. Dalam macam berlaku di Soviet apa semua kan, mula dengan idealisme, akhirnya dia tumbang jadi buruk. Kalau tak ada tentangan daripada daripada rakyat apa kan. Jadi keadaan masyarakat jadi memburuk. Walaupun mula dengan idealisme, tapi Barisan Nasional lagilah UMNO tu dia tak kuat, ideologikal dia tak kuat. Dia kanan, tapi kanan dia tak kuat. Dia lebih pada pragmatik ini. Akhirnya dapat ke Mahdi, dia bawa cara fikiran dia, penswastaan apa, jadi semua jadi benda yang kita nampak hari inilah. Ada baiknya, ada tak baiknya, tapi keseluruhannya tak baik. Masalah-masalah yang fundamental tu, kalau apa yang kita bincang tadi kan, itu adalah hasil daripada sistem kapitalis yang dia komersial. Dia tak ada kerangka ideologi kan. Apa tujuan pendidikan, apa tujuan pendidikan tinggi, apa tujuan pendidikan kemanusiaan, dia tak ada dalam pendidikan tu. Jadi dia mulalah macam-macam dia buat kan. Dan akhirnya jadi soal kepentingan peribadi, soal korupsi, kleptokrasi, dia akan merayap. Kleptokrasi ni dia tak mengenal ideologi lah. Di kiri kanan dia boleh sapu ya. Nak curi duit ni dia boleh sapu. Dan kapitalis ni dia macam apa, raksasa ya. Dia membesar-besar. Dia ada kepentingan, orang tamak satu, dia akan membesar-besar. Akhirnya kebanyakan orang akan jadi korban. Tertindas. Dia tengok kadar lah. Macam di Malaysia lain, di Indonesia lain kan. Di Indonesia mungkin teruk sangat, tapi Malaysia pun tertindas juga. Dulu sampai sekarang dia tindas, tapi cara kita kena tindas. Kehidupan kita susah, kehidupan kita tak bebas. Nak cakap pun tak boleh, nak buat pun tak boleh. Artinya kita hanyut itu. Lepas tu orang yang menindas tu makin senang ke, lebih besar, tamak. Itu dari segi ideologi. Jadi cerita saya adalah lebih apa yang saya baca dalam zaman yang tak ada internet, dalam zaman yang terhad. Saya tinggal di Batu Pahat, sebuah pekan yang macam Tanjung Malim ni. Saya tengok pusakan tadi, macam pusakan UPSI tu begitu besar kan. Tapi zaman saya, tentulah tempat saya pusakan awam ni cuma satu bangunan blok, satu rumah kayu yang ada tiang tu. Satu tu je pusakan awam tu. Dan sekolah saya pun pusakan dia adalah satu bangunan je, bangunan rendah. Tapi dari situ saya baca tentang Soekarno, saya baca tentang Haji Anwar, saya baca tentang Revolusi Indonesia. Jadi perkara yang tentang ideologi hal Tan Melaka ke, Samad Ismail ke, semua daripada pusakan yang kecil-kecil.